Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita tengah hari ini memberi tumpuan dengan laporan-laporan daripada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG telah diperuntukkan sebanyak RM108.577 juta pada tahun ini di bawah pembiayaan negeri bagi pelaksanaan pelbagai projek oleh 24 pihak berkuasa tempatan PBT. Menterinya yang juga Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, setakat 11 Mei 2023, sebanyak RM2.508 juta atau 7.16% daripada peruntukan tersebut telah diagihkan. Menurutnya, peruntukan itu diagihkan bagi melaksanakan 209 projek infrastruktur seperti penambahbaikan jalan dan saliran, penyediaan lampu jalan, lampu isyarat, tandas awam, perpustakaan awam, perindahan bandar dan landscape serta kemudahan luar bandar. For 2018 to 2022, the Sarawak government has also approved 320 projects under Project Rakyat with a total allocation of 1.89 billion for my ministry. To date, 203 projects have been completed, whereas 117 are at various stages of implementation. This year, another 8 projects have been approved with a total value of RM254 million. These projects are implemented by DID Sarawak, ZKR Sarawak, HDC and local authorities. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan sebanyak RM100,000 diperuntukkan pada 2022 untuk menaik taraf Taman Rekreasi Sebangkoi melalui peruntukan khas Kementerian Kewangan dan inisiatif menaik taraf Sebangkoi Resort di Taman Rimba Sebangkoi dirancang dalam RMK 12 dengan anggaran kos RM500,000. The Baut District Council will install 5 units of solar street lighting each at Kampung Tringgers, Kampung Segar, Jalan Simpang Kuda, Kampung Peninjau Baru, Kampung Kamang Krongkong, Tokong Sui Guat Kong Siniawan, Kampung Kandis Baru, and Jalan Skiak Simpang Kuda. This project will commence this year and is estimated to cost RM312,500. Dalam ucapan penggulungan sama, beliau memberitahu kerajaan Sarawak sedang giat menjalankan projek rumah mampu milik dengan pembiayaan bersama daripada Kerajaan Persekutuan. Under RMK 12, 862 units of affordable housing and Rumah Spectra Permata (RSP) undertaken by Housing Development Corporation (HDC) have been completed, consisting of 504 units of Darul Hana 1A and 2A, 122 units of RSP Bunga Rampai, 110 units RSP Kemuyang, 26 units RSP SPK Lundu, 25 units RSP SPK Sematang, 10 units RSP SPK Lingga, 22 units RSP Ingang, 20 units RSP SPK Tiang, 3 units in Kampung Datuk Baru, and 20 units RSP SPK Majeling. 5 projek perumahan mampu milik itu melibatkan pembinaan sebanyak 468 unit rumah di sekitar Kuching, Betong, Miri dan Limbang. Tambah beliau, Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC sedang dalam perancangan untuk melaksanakan sebanyak 1,298 unit rumah mampu milik di Sarawak dalam tempoh 2 tahun akan datang yang dianggarkan berjumlah RM192.08 juta. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak mengambil inisiatif untuk mengeluarkan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak DSI TKS bagi membolehkan kanak-kanak mendapat akses kepada perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, setakat April 2023, sebanyak 594 permohonan telah diterima. Setakat April 2023, sebanyak 594 permohonan telah diterima dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 86 permohonan kumpulan pertama telah diluluskan oleh Jabatan Premier Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya
dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Datuk Seri Fatimah menambah kementeriannya juga rancang mempertingkatkan kesedaran dan advokasi mengenai isu dokumen pengenalan diri melalui pelbagai program outreach. Dan permohonan D6 melalui 115 siri berbagai program outreach seperti Randau Pembangunan Sosial, Randau Solidarity Community, Randau Kesejahteraan Community dan lain-lain program anjuran rakan strategik kementerian yang dirancangkan pada tahun 2023. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak menyasar mencapai tahap sara diri SSL sebanyak 60% menjelang tahun 2030 bagi menjamin keselamatan makanan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, pada masa ini SSL berada pada 34% berbanding 42% pada tahun 2020. Currently, the SSL or self-sufficiency level for rice stood at only 34% as compared to 42% in the year 2020. The effort to develop more paddy cultivation areas with tertiary farm infrastructure is a prerequisite to ensure increased rice production. Hence, my ministry has proposed additional funding to upgrade several existing DID schemes throughout Sarawak that are in dilapidated condition into tertiary infrastructure under the midterm review for 12 Malaysia Plan. Beliau berkata demikian dalam sesi ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Tambahnya, pada tahun 2022, Jabatan Pertanian Sarawak telah membantu sekitar 45,000 petani dengan insentif input dan harga minimum terjamin. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian Sarawak bercadang untuk mewartakan empangan bakun sebagai zon perindustrian aquakultur AIZ menjelang tahun 2024. Menurutnya, AIZ diwartakan bagi menggiatkan pengeluaran hasil ikan serta udang air tawar dan air payau bernilai tinggi. Jelasnya setakat kini, sebanyak 4 kawasan telah diwartakan sebagai AIZ iaitu Batang Air di Lubuk Antu, Lobas Toh Rambungan di Kuching, Sundar Awat-Awat di Lawas dan Selalang di Sarike. The Department of Agriculture is also planning to gazette Bakun Dam in Blaga as AIZ by the year 2024. It has estimated potential production capacity of 40,000 metric ton with production a value of almost $500 million per annum. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah kementeriannya juga akan terus mengenal pasti tapak yang sesuai di sepanjang kawasan pantai Sarawak untuk membangunkan lebih banyak taman aquakultur bagi mengembangkan pengeluaran hasil ikan dan udang sekaligus memenuhi permintaan domestik dan antarabangsa. Beralih ke perkembangan selanjutnya. Kerjasama kukuh antara agensi-agensi kerajaan penting kerana ia menjadi kekuatan dalam memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, kementeriannya dan agensi berkaitan terus memberikan komitmen dalam menangani isu yang dihadapi oleh rakyat. Rakan-rakan di agensi merupakan kerjasama yang begitu padu sekali. Kerjasama yang sudah menampakkan hasil positif. Inilah yang kita hendaki kerana sesungguhnya perkara-perkara yang kita uruskan adalah semua perkara harian, daily matters yang kita tangani, we have to face it. Namun saya melihat kerjasama ini telah menjadikan perkara yang berat menjadi ringan. Ringan sama di apa kata orang? Ringan sama dipikul, sama dijijing. Berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Jadi ini menjadikan kerja-kerja kita dapat dikendalikan dengan mudah. Beliau berkata demikian ketika majlis makan malam, penghargaan dan sambutan peragawai Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Kuching pada Selasa. Datuk Julaihi menambah,
peranan pihak kementerian perlu diperkasakan bagi menyokong dan membangunkan ekonomi Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Turut hadir timbalan-timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dewan Lagang dan Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Jafri Lias dan tetamu-tetamu jemputan yang lain. Seterusnya, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Agensi Perhubungan Awam Citrian One Borneo di Kota Samarahan pada Selasa. Pemeteraian MOU itu telah disaksikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan PIMI Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul. Menurut beliau, memorandum itu dapat mewujudkan peluang kepada pelajar terpilih dan berkelayakan yang berhasrat untuk meneruskan kerjaya dalam perhubungan awam bagi menyertai penempatan latihan yang ditawarkan oleh Citrian. Good effort by private sector working together with public universities. We encourage together dengan Datuk Profesor Naib Chancellor untuk menggalakkan pelajar-pelajar universiti, student universiti, mahasiswa mana-mana universiti PTA ataupun universiti awam untuk placement di agensi-agensi kerajaan dan termasuk kementerian, dan kita menggalakkan beberapa NGO juga, termasuklah government link company untuk membawa masuk mahasiswa during practical, so that they are well exposed to what's going on in the state and including country and also the policies of the government. But most important is that the opportunity for them to be prepared when they come after graduation, when they come to the real world. Datuk Abdullah Saidul juga menyatakan keyakinan bahawa MOU itu akan membuka jalan kepada pelbagai manfaat kepada pelajar UNIMAS di samping mendorong mereka ke arah kejayaan yang lebih besar dalam perjalanan akademik dan profesional. Hadir sama dalam majlis itu Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi serta rakan kongsi kumpulan Citrian Junaidi Asmara. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis makan malam penghargaan dan sambutan pegawai Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Kuching pada Selasa. #menyebar fakta. Salam UKAS.